KPM. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses STPM 2021. Para penonton sekalian, apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan baik, sihat-sihat belaka dan kekal duduk di rumah. Kalau tak ada apa nak buat kan, kalau tak ada ke mana nak pergi, stay at home. Baik, sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan mata pelajaran Hifzul Quran dan Maharat Ulumul Quran. Siapa yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Ahlan wa sahlan, kita bersama dengan Ustaz Ma'ruf bin Ishaq dari SMK Agama Putrajaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Yang mana kalau kita lihat mata pelajaran kita pada hari ini, seronok kita bila kita membicarakan tentang Al-Quran. Kenapa kita kena baca Al-Quran Ustaz? Allahu akbar. Kita dituntut membaca Al-Quran sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pendek, ringkas dan padat. Sebab kita umat Nabi Muhammad, kita kena membaca Al-Quran. Baik Ustaz, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Silakan Ustaz. Insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bersama-sama dengan saya Ustaz Ma'ruf bin Ishaq dalam Sukses STPM 2021 insya-Allah. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ma'ruf bin Ishaq, guru tahfiz di Pusat Tingkatan 6 SMK Agama Putrajaya. Ini adalah tahun ketiga saya bertugas di SMK Putrajaya bagi subjek tahfiz Al-Quran. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan bagi subjek tahfiz Al-Quran 932 Palang 3, iaitu bahagian A, Hifzul Al-Quran. Ini persoalan daripada calon-calon semester 3. Disebabkan pandemik dan sekarang endemik, maka tarikh peperiksaan telah dianjak daripada jadual asal. Bilakah peperiksaan STPM Tahfiz Al-Quran kod 932 Palang 3? Bila tu Ustaz? Kita tengok tahun 2022. Pada tahun lepas kita buat kita dilaksanakan pada bulan April, tetapi pada tahun ini kita akan pada 26 Mei 2022 hari Khamis, pada sidang 3 jam 2 petang hingga 4.30 petang, Jadi calon-calon kena berada di Dewan Peperiksaan pada 1.30 petang, Baik. Bagi kod 932 Palang 3 bahagian A, Hifzul Al-Quran, calon-calon perlu menjawab 3 daripada 4 soalan. 3 jawapan daripada 4 soalan. Mewakili 30 markah. Ini yang paling penting bagi calon. Masanya 2 jam 30 minit. Bahagian A dicadangkan 1 jam, 1 soalan 20 minit. Soalan adalah jenis soalan adalah subjektif. Contoh soalan dia, tulis semula, sambungkan, lengkapkan, sempurnakan, tulis awal surah, tulis 1 ataupun 2 ataupun 3 ayat. Teknik penulisan. Teknik penulisan pastikan menggunakan pen mata bulat. 1 soalan 1 helai sahaja, dan susun mengikut nombor soalan. Yang penting anak-anak, yang penting calon-calon pastikan menjawab mengikut arahan soalan.
Itu yang paling penting Ustaz Ya, betul. Kepada pelajar-pelajar ingat pesan Ustaz tadi, teknik penulisan mata pen kena bulat, jangan petak pula. Okey, baik, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses STPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Orang yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi saya bawakan kepada anda orang yang terbaik, iaitu guru kita Ustaz Ma'ruf. Baik Ustaz, untuk segmen kali ini, apa yang akan Ustaz kongsikan kepada anak-anak pelajar kita di rumah sana? Silakan Ustaz. Terima kasih Aiman. Jadi insya-Allah kali ini kita akan fokuskan kepada 5 juzuk terakhir Al-Quran, iaitu bermula juzuk 26 hingga 30. Ini adalah sukatan semester 3, di mana pelajar-pelajar pada semester 3 wajib tasmik 10 juzuk. Bermula juzuk 21 hingga 21 hingga 30. Ya. Dan 21 hingga 25 kita telah laksanakan pada ujian syafawi. Oh, dah buat dah? Dah buat dah. Sekarang ni kita nak habiskan lagi 5 juzuk dalam tahriri, penulisan. Jadi apa yang perlu calon-calon fokuskan ialah pertama sekali 5 juzuk. 5 juzuk ini daripada juzuk 26 hingga 30, dan apa dia? Ini ni. Nama-nama surah. Ya. Kalau kita lihat daripada juzuk 26 hingga ke 30, kira-kira lebih kurang ataupun tepat dia 99 surah. Banyak Ustaz. 99 surah. Calon-calon kena persiapkan diri. Dan yang kedua adalah kaedah Rasm Osmani. Bagaimana kita nak tahu kaedah Rasm Osmani? Kaedah Rasm Osmani ini adalah penulisan, ya? Penulisan yang digunakan untuk menulis Al-Quran, bukannya penulisan imla'i. Jadi calon-calon kena persiapkan diri untuk semester 3 5 juzuk ini. Okey. Baik. Ini saya datangkan beberapa teknik untuk membantu calon-calon. Yang pertama, teknik ajas. Teknik ajas iaitu apa dia? Awal juzuk dan awal surah. Kita nak bantu pelajar. Memang pelajar kena hafal, kena ingat 5 juzuk tersebut. Tetapi ada pelajar-pelajar yang memerlukan kaedah-kaedah ini, teknik-teknik ini. Jadi awal juzuk dan awal surah. Bermula juzuk 26, ada surah Al-Jathiyah. Kalau kita lihat ayat 33, bermakna awal juzuk 26 bermula dengan pertengahan surah. Ya, maksudnya selepas Al-Jathiyah surah apa? Jadi anak-anak calon-calon kena lihat daripada surah Al-Jathiyah, ayat 33 hingga An-Nas ayat yang ke-6, akhir surah. Jadi calon-calon kena mantap, kena betul-betul ingat daripada juzuk 26 hingga 30, awal juzuk dan awal surah. Awal juzuk ada 5 sahaja. Awal surah 99. 99 surah ini yang perlu anak-anak ingat, ya, sebab tahriri berbeza dengan syafawi. Ya, tahriri berbeza dengan syafawi sebab pelajar-pelajar kena ingat dan perlu ada kemahiran menulis. Ini yang sangat penting. Dan yang kedua, teknik amam, awal makrok dan awal muka. Sebab Al-Quran dia ada awal muka, dia ada awal makrok, dia awal surah, awal juzuk. Sebab itu pelajar-pelajar kena mantap, kena mahir. Kalau boleh buat jadual. Buat jadual awal makrok. Juzuk 26, awal makrok dia berapa? Ada 8. 8 tu kena ingat. Teknik menjawab awal muka. Kita ada berapa muka satu juzuk? Ya, kita ada 20 muka awal juzuk. Pun kena buat checklist. Seterusnya, daripada juzuk 26 hingga 30, bagi teknik ajas dan teknik amam, pelajar-pelajar kena mantap. Kena mantap, kena mahir dalam penulisan. Mengikut Rasm Osmani. Ada pelajar tanya, Ustaz, macam mana Rasm Osmani? Kita cadangkan pelajar menjawab menggunakan tulisan yang ada dalam Al-Quran. Sama dalam Al-Quran. Maksudnya pelajar boleh jawab dengan baik, insya-Allah. Ini kenali kata kunci soalan. Pelajar-pelajar kena jawab 3 soalan sahaja. 3 soalan. 3 soalan saja. Kita ada 4 soalan.
Pelajar-pelajar kena jawab 3 sahaja. Sempurnakan ayat yang berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 20 hingga 22. So kita kena lihat sempurnakan. Surah ni, surah Muhammad ayat 22 hingga 20 hingga 22. Bermula daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah. Ya, kalau kita lihat di sini, inilah pembayangnya. Jadi calon-calon kena menjawab. Ini jawapan dia. Kena jawab. Ini pembayang. Calon-calon kena jawab sampai akhir ayat 22. Nak tahu bagaimana resam Osmani? Inilah dia resam Osmani. Ya, kalau kita lihat salah satunya apa dia? Kalau kita lihat di sini tanda-tanda resam Osmani pada ini ada alif kecil. Dia panggil alif saghirah. Ya, alif kecil itu adalah salah satu tanda resam Osmani. Dia kena ada baris juga ke Ustaz? Tidak perlu. Pelajar hanya menjawab tulisan sahaja. Tidak perlu baris. Tidak perlu baris. Soalan yang kedua. Tulis 4. Cuba kita lihat di sini. 4 ayat. Selepas dia nak perangkap. Dia nak perangkap kepada calon-calon selepas. Ya, mungkin ada soalan selepas ini. Tuliskan 4 ayat sebelum. Alamak. Mungkin ada. Lagi susah. Kita nak menjawab macam mana tu? Surah Al-Qamar ayat 7. So bermakna bila kata awal daripada ayat yang ke-7, ini adalah dikira awal surah. Dikira awal surah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Minta maaf, ya. Tulis yang kedua, tulis 6 ayat. Nah, nampak ni. 6 ayat selepas ayat yang berikut. Surah Ar-Rahman. Ini senanglah. Ini kalau pelajar senyum. Dia kata senyum lah. Ini kena bonus lah. Awal surah. Awal surah. Cuba kita lihat. Khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Terus muhti'ina ila da' hingga akhirnya ayat yang ke-11. 5 markah. Ini yang pelajar dapat. Yang kedua Ar-Rahman. Ini biasa. Pelajar kalau kata surah Ar-Rahman awal surah, sebab itu saya kata tadi Ajaz, awal juzuk, awal surah. Awal surah. Awal juzuk, awal surah. So pelajar dapat tak jawab di sini? Dapat. Di sini dapat tak jawab? Dapat. Sebab masih lagi dikira awal surah, sebab masih ayat ke-7. Ya. Baik. Seterusnya, kenali kata kunci soalan, sempurnakan. Kalau kita lihat di sini, sempurnakan ayat. Yang tadi ditanya selepas. Yang ini ditanya apa? Sempurnakan ayat yang berikut. Surah At-Tahrim ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 masih lagi awal surah. Masih awal surah lagi. Boleh jawab? InsyaAllah boleh jawab ni. 10 markah ni. Banyak. 10 markah. Tapi kalau tak dapat jawab, hilang 10 markah. Sebab itu kita pesan kepada anak-anak, calon-calon, awal juzuk, awal surah jangan tinggal. Awal juzuk, awal surah jangan tinggal. Ya, seterusnya, lengkapkan ayat yang berikut. Kita tengok ni. Kata kunci bagi soalan ini adalah lengkapkan. Sama juga surah Al-Qalam ayat 1 hingga 6. Nampak tak? Awal juzuk ni, awal surah. Awal surah. Dan kita lihat lagi, pelajar-pelajar kalau dapat soalan Al-Insan ni, rezeki Ustaz. setiap hari Jumaat dia baca. Kan? Kerana surah Al-Insan ni mana tebuk pun boleh jawab, insya-Allah. Ayat yang ke-28. Jadi kalau kita lihat di sini, kedudukannya berada di mana? Di tengah-tengah. Ini kalau kita kata agak susahlah bagi surah yang lain. Tetapi surah Al-Insan, pelajar-pelajar kita setiap hari Jumaat biasa membaca. Itulah kelebihan pelajar-pelajar kita, insya-Allah. Dan ini adalah soalan-soalan tahun lepas. Soalan-soalan tahun lepas. Batch pertama. Dah berapa tahun Ustaz? Untuk STPM Tahfiz, kita baru masuk tahun ketiga. Masya-Allah. Dan kohort pertama, ambilan pertama, alhamdulillah, calon-calon daripada SMK Putrajaya, 47 orang. Alhamdulillah, semua dah menyambung pelajaran di peringkat degree universiti.
Ada yang di luar negara dan di dalam negara. Masya Allah. Allahu Akbar. Asbab Al-Quran. Masya Asbab Allah. Al-Quran. Baik Ustaz, saya satu soalan. Kalau biasa murid pelajar-pelajar ni dia hafal, tapi waktu nak tulis tu dia mungkin tak pasti perkataan tu Ustaz. Ada tips tak Ustaz? Okey, baik. Ya. Memang ya, ini adalah isu yang agak besar bagi pelajar. Sebab menulis sangat mengganggu sebenarnya. Terutamanya ayat-ayat yang mutasyabih. Apa ayat yang mutasyabih? Ayat-ayat yang samar. Oh, sama. Dia hampir-hampir sama. Sebab itu nanti dalam Ulumul Quran kita akan belajar mutasyabihat alfaz. Okey. Ayat-ayat yang hampir-hampir Lebih kuat. sama. Sebab itu kena buat latihan selalu. Okey, kita akan belajar selepas ini Ustaz. InsyaAllah. Ayat-ayat yang lebih kurang sama dan sebagainya. Pelajar-pelajar jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses STPM 2021 kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, pelajar-pelajar sekalian, tadi Ustaz ada bagi teknik bagaimana nak menghafal. Yang pertama, ajas, iaitu hafal awal juzuk dan juga awal surah. Yang kedua, iaitu amam, awal makro' dan awal muka. Betul Ustaz? Betul. Baik, untuk segmen kali ini, apa yang akan Ustaz kongsikan? InsyaAllah. Selepas ini, kita akan masuk pula bahagian B, iaitu Maharat Ulumul Quran. Baik. Ini dia. 932, Palang 3, bahagian B, Maharat Ulumul Quran. Dalam tahfiz Al-Quran dia ada dua bahagian, A dan B. A tadi tahfiz Al-Quran, alhamdulillah kita dah selesai. Yang kedua adalah bahagian B, iaitu Maharat Ulumul Quran. Baik, bahagian B Maharat Ulumul Quran, soalan adalah berbentuk esei. Soalan adalah berbentuk esei, jawab 4 daripada 5. Kalau kata pelajar jawab semua, hanya 4 jawapan yang awal sahaja dikira. Kalau jawab semua, tak ada apa makna lah. Tapi maksudnya rugi, buang masa istilahnya tu kan, supaya pelajar dapat tumpukan 4 soalan ini dengan baik, insya-Allah. 40 markah. Kita lihat di sini 30 markah dan di sini adalah 40 markah, semuanya 70 markah. 30 markah lagi dari mana? Adalah daripada Syafawi Al-Quran. Syafawi Al-Quran. Baik. Tips menjawab soalan. Tips menjawab soalan, baca soalan dengan teliti. Pertama, bila kita nak jawab, mesti kena baca soalan. Kan? Ikut arahan soalan. Ikut arahan soalan. Yang kedua, fahami kehendak soalan. Bila kita dah baca ikut arahan, ini kita kena faham. Takut nanti kita salah baca, salah jawapan, rugi, tak dapat markah. Seterusnya, utamakan soalan kegemaran. Memang ya, dalam subjek sukatan untuk Maharat Ulumul Quran ada topik-topik yang orang kata glamour. Ada yang glamour Ustaz? Ada yang glamour. Istilahnya begitulah, lebih mudah didekati. Begitu. Seterusnya, mula mengenal pasti topik, terus keluarkan isi penting serta huraian. Ini yang paling penting. Inilah yang memberi jawapan kepada pelajar. Inilah jawapan dan markah, insya-Allah. Baik, masa. Kita ada masa 2 jam 30 minit. Tadi kita dah bagi masa dah untuk tahfiz Al-Quran. Sekarang kita tengok pula bahagian Ulumul Quran. Kita cadang bahagian B Ulumul Quran, satu soalan 20 minit. Kita ada 4 soalan, kita ada 80 minit. Sebab itu kita ada masa 2 jam 30 minit. Sebenarnya masa yang sangat-sangat cukup untuk pelajar. Teknik dia penulisan sama juga dengan tahfiz Al-Quran. Keadaannya sama sahaja, cuma berbeza daripada jenis soalan subjektif. Perlu ditanya di sana apa dia? Nyatakan, berikan, huraikan, jelaskan dan bincangkan. So ini adalah soalan-soalan, bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya kepada calon-calon. Baik, kenal pasti elemen utama soalan. Konstruk, mengingati, memahami, menganalisis. Kita lihat di sini ada 5 definisi, perbezaan, perbandingan, kaedah, faktor, jenis, cara, hikmah, pandangan ulama dan syarat serta dalil. Kelima-lima elemen ini sangat penting pada tajuk ini. Kita ada 7 tajuk. Yang pertama, tarikh mushaf. Yang kedua, nasikh dan mansukh. Dan yang ketiga adalah asbabun nuzul. Yang keempat, ayat muhkamat dan mutasyabihat.
Yang ke seterusnya mutasyabih alfaz, sama ahruf dan ikhtilaf al-qiraat. Kalau kita lihat tajuk-tajuk ini ya lebih kurang sama, lebih kurang macam bunyi mashaf, mansuh, ni qiraat, ni alfaz, ni ikhtilaf, dia semacam hampir-hampir sama, tetapi adalah berbeza sebenarnya ya, adalah berbeza melihat kepada ta'arifan. Jadi saya letak di sini teknik tajin. Ini saya reka untuk calon-calon. Apa dia tajin? Tu apa Ustaz? Ta'arif dan jenis. Oh. Ta'arif. J itu tadi J itu adalah jenis. Supaya pelajar boleh dapat kredit, boleh dapat membina satu ingatan. Kita kena ingat semua ini, tujuh ini kita kena ingat semua ta'arif. Apa ta'arif bagi tarikh mashaf? Apa ta'arif bagi nasih dan mansuh? Apa ta'arif bagi asbab nuzul? Begitu juga jenis-jenisnya. Adakah ada jenis-jenisnya? Jenis muhkamat, jenis mutasyabihat, dan seterusnya kaedah teknik kedah. Tu dia. Kita guna kedah pula. Kedah. Kaedah dalil dan hikmah. Sama juga. Okay. Ketujuh tajuk ini perlu kita ingat apa kaedah dia. Ya? Apa dalilnya? Dan seterusnya apa hikmahnya? Ketujuh tajuk ini. Supaya apabila kita dapat mempersediakan diri kita bagi tujuh tajuk ini, maka kita dapat menjawab dengan baik. Baik, kenal pasti elemen utama soalan, perbezaan dan perbandingan. Kalau kita lihat pada pengumpulan Al-Quran, kita ada 3 zaman, iaitu pada zaman baginda Rasulullah SAW, yang kedua zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Uthman. Seterusnya, cuba kita lihat, sila beri perhatian. Faktor pengumpulan dia ada berbeza ya, faktor pengumpulan. Yang kedua, proses pengumpulan. Siapa yang terlibat dalam pengumpulan tersebut? Ada siapa yang terlibat dalam pengumpulan? Ada yang terlibat, iaitu tokoh-tokoh yang terlibat. Contohnya Zaid bin Sabit. Seterusnya, muhkam dan mutasyabihat. Apa dia makna muhkam? Apa dia mutasyabihat? Jelas maknanya, diketahui kehendaknya, memadai tanpa keterangan. Itu dia muhkam. Dah jelas, tak perlu nak ada keterangan. Tetapi mutasyabihat, ini yang berbeza daripada muhkam. Tersembunyi. Tersembunyi, tak faham. Kalau kita baca Al-Quran tu, kita perlukan tafsir untuk kita faham. Seterusnya, sama juga maknanya, kehendaknya memerlukan kepada keterangan. Inilah yang dikatakan mutasyabihat. Kenal pasti elemen seterusnya, iaitu pandangan ulama dan syarat. Susunan surah-surah Al-Quran, penamaan surah-surah Al-Quran, perselisihan ulama mengenai sama ahruf, dan seterusnya perbincangan ulama mengenai al-ibrah bi umum al-lafz la bi khusus as-sabab. Ini adalah pandangan-pandangan ulama yang calon-calon perlu tekankan. Sebab ada soalan-soalan yang ditanya, apakah pandangan ulama tentang tajuk-tajuk tersebut. Baik. Ini topik-topik kegemaran. Ini yang kita nak tahu ni, surah-surah palsu. Sebab kalau kita lihat kepada kitab-kitab lama, kadang-kadang tiada perbincangan tentang surah-surah palsu. So di sini kita ada surah Al-Iman, Wasaya, Tajassud dan Muslimun. Ini adalah surah-surah palsu. Seterusnya, Mashaf as-Sahabah. Sahabat-sahabat juga ada mashaf tersendiri. Mashaf tersendiri maksudnya apa? Sahabat-sahabat ini telah menambah kalimah-kalimah tertentu untuk menjadi tafsiran bagi sahabat tersebut, bagi memudahkan sahabat-sahabat memahami ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya, bentuk sirah asbab an-nuzul. Satu, sirah yang tegas. Yang kedua, sirah yang kurang jelas. Okey. Dan yang keempat, ikhtilaf lafaz-lafaz qiraat. Ada satu, ikhtilaf sudut lafaz. Yang kedua, ikhtilaf sudut makna. Dan yang ketiga, kedua-duanya lafaz dan makna. Maksudnya apa? Pelajar-pelajar kena jelas di sini ikhtilaf lafaz-lafaz al-qiraah. Okey, ni topik kegemaran saya. Ya betul. Jadi nak ceritanya dalam ketujuh tajuk tadi, pelajar-pelajar kena mahir dalam ta'arifnya, dalam jenis-jenisnya, pandangan ulama, hikmah dia, dan juga kaitan daripada semuanya. Sebab ada pelajar-pelajar kadang-kadang dia fokus kepada bahagian yang A sahaja.
Kadang-kadang ada pelajar fokus pada bahagian B saja. Kita nak bahagian A cemerlang, bahagian B pun cemerlang. Okey, barulah kita boleh sukses STPM 2021. Okey Ustaz, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana pelajar-pelajar, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bacalah Al-Quran kerana di hari akhirat nanti Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada kita. Betul saya? Betul. Allahu Akbar. Jangan tinggalkan Al-Quran. Baik Ustaz, untuk segmen kali ini, apakah yang akan Ustaz kongsikan kepada kita dan juga pelajar-pelajar di rumah sana? Terima kasih Aiman. InsyaAllah pada kali ini saya akan kongsikan soalan-soalan. Soalan-soalan yang sebagai seorang guru pasti kita akan ada soalan untuk pelajar. Betul? Dan ada soalan-soalan yang STPM yang lepas yang saya akan kongsikan insya-Allah. Baik kita lihat di sini 932 palang 3 bahagian B Maharun Ulumul Quran, soalan contoh. Soalan contoh. Okey, kenali kata kunci soalan. Nyatakan pengertian ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Okey. Ini cara nak jawabnya. Pengertian ayat muhkamat ialah ni pembuka jawapan ni. Pembuka jawapan sangat penting. Jangan kita tulis muhkamat ialah. Maksudnya tak cantik jawapan tersebut. Pengertian ayat muhkamat ialah, dan manakala ayat mutasyabihat pula bermaksud begitu. Ini jawapan dia. Muhkamat berasal dari kata-kata hakamtud dabbah, yang bermaksud saya menahan binatang itu. Ini adalah maksud asalnya. Ia juga diartikan sebagai sesuatu yang dikukuhkan. Kukuh. Muhkamat kukuh. Maksudnya dia tak perlu lagi penerangan, dah jelas. Mutasyabihat pula bila salah satu daripada dua keadaan yang serupa dengan yang lain, ataupun ia juga diartikan dengan mutamathil, yang sama dalam perkataan dan keindahan. Ini adalah maksud bagi mutasyabihat. Ini sangat penting kepada pelajar untuk betul-betul menjawab mengikut kehendak soalan. Baik. Soalan seterusnya, perihalkan secara ringkas sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi pelajar-pelajar kena bersedia. Soalan di sini zaman Khalifah Abu Bakar. Dalam pengumpulan Al-Quran ada 3 zaman. Satu adalah zaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga zaman Saidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi pelajar-pelajar kena mahir kepada tiga-tiga zaman ini. Baik. Pembuka jawapan. Sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu secara ringkasnya bermula begitu. Nampak faktor pengumpulan berlaku peperangan Al-Yamamah, iaitu ramainya sahabat para hufaz meninggal dunia di medan perang. Sebab itu berlakunya pengumpulan. Siapa yang cadangkan? Adalah cadangan pengumpulan, iaitu Saidina Umar. Sebab apa? Sebab Saidina Umar melihat risaunya hati melihat kepada apa? Kepada sahabat-sahabat yang gugur di medan syahid. Sebab ramai yang hafaz Quran meninggal dunia, takut Al-Quran akan hilang di dada-dada manusia. Cadangan ini adalah cadangan yang daripada Saidina Umar. Pada awalnya Saidina Abu Bakar tidak bersetuju. Sebab apa? Tiada arahan rasmi, istilahnya lah. Tiada arahan daripada Rasulullah. Tak ada. Ketika itu Rasulullah sudah tiada, dan tiada arahan, tiada pesanan pun daripada Rasulullah untuk mengumpulkan Al-Quran. Akan tetapi Saidina Umar mencadangkan, dan beberapa kali barulah Saidina Abu Bakar bersetuju untuk dikumpulkan Al-Quran. Siapa yang dilantik untuk melaksanakan tugas pengumpulan? Iaitu Zaid bin Thabit. Sebab apa? Zaid Thabit ini adalah ketika itu adalah tokoh yang sangat, orang kata, berkemampuan, sangat hebat ketika itu. Dilantik sebagai ketua lajnah pengumpulan Al-Quran. Baik. Soalan seterusnya. 6A, jelaskan dua perbezaan antara muhkam dan mutasyabih. Ini biasa keluar.
ayat muhkam dan mutasyabih. Jelas maknanya, diketahui kehendaknya, memadai tanpa keterangan. Mutasyabih pula apa dia? Tersembunyi. Semua. Bila kata mutasyabih, dia akan tersembunyi daripada maknanya, ya, tersembunyi daripada keterangannya, ya. Dan inilah penerangannya. Muhkam bermakna petunjuk ayat yang jelas, manakala mutasyabih pula ialah makna yang tersembunyi tanpa diketahui sama ada oleh akal ataupun dalil naqli. Muhkam pula ia apa dia? Memadai dalam memenuhi tanpa memerlukan keterangan lain. Manakala mutasyabih pula mesti, dia kata mesti. Sebab apa? Yang tidak memadai dengan ayat tersebut dan memerlukan keterangan dalil yang lain. Mesti ada. Sebab nak menghilangkan kesamaran, ya, menghilangkan kesamaran. Baik. Lambat dia keluar tu, ya. Allahu akbar, ya. Dua perbezaan antara muhkam dan mutasyabih, ya. Okey, seterusnya, ya. Soalan seterusnya, para ulama telah bersepakat menyatakan bahawa cara untuk mengetahui asbab nuzul hanya satu sahaja, iaitu berdasarkan riwayat yang sahih. Bincangkan bentuk sirah, dalam menjelaskan asbab nuzul pada sesuatu ayat. Jadi ada dua, sama ada bentuk sirah yang tegas dan nyata, ataupun sirah yang kurang jelas. Satu jelas, satu lagi tidak jelas. Itu nak mudahnya. Okey, cuba kita lihat. Ini dipanggil sirah dia. Sabab nuzul hadhil ayah kadha. Yang ini ahsabu hadhil ayah nazarat fi kadha. Inilah sirah dia. Ini yang pelajar kena jawab. Kalau katalah pelajar jawab, contohnya asbab nuzul ayat ini adalah begini dan begini. Keluar ini. Ya. Skema jawapan biasanya dia akan keluarkan satu, dua. Kedua-dua kalimah ini, kedua-dua ungkapan ini, jawapan ini mesti disertakan, disekalikan. Okey? Kalau kita kata jawab ini sahaja, ya, mungkin markah tu akan kurang, ya. Baik. Nampak tu? Peringatan, pendahuluan. Kita kena cerita dulu apa dia pendahuluan tentang asbabun nuzul, asbabun nuzul, isi huraian, contoh dan kesimpulan. Bila kata bincangkan, pelajar-pelajar, bila kata bincangkan mesti ada kesimpulan. Ingat, bila kata ada bincangkan mesti ada kesimpulan. Baik. Ini saya bawakan soalan tahun lepas. Minta maaf, tahun 2020. Ini adalah soalan kohort yang pertama STPM Tahfiz. Yang anak-anak kita hari ini, calon-calon tersebut sudah melanjutkan pelajaran ke universiti. Alhamdulillah. Syukur, ya. Asbab Al-Quran, insya-Allah. Jadi yang pertama, nyatakan secara ringkas sejarah penulisan pada zaman Khalifah Osman bin Affan. Soalan tadi yang saya bina adalah soalan pada zaman Abu Bakar. Tetapi ketika soalan yang ini adalah Khalifah Osman bin Affan. Jadi pelajar kena jawab. Sebab itu saya kata pelajar-pelajar kena mahir 3 zaman ini. Bermula daripada zaman Rasulullah SAW, yang kedua zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga adalah zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Seterusnya, jelaskan 3 pendapat. Biasanya soalan dia akan hitamkan, dia akan boldkan 3 pendapat ulama tentang susunan surah-surah Al-Quran. Nampak di sini? Tadi saya dah bagi tahu, kan? Pandangan ulama bagi ke 7 tajuk tadi mesti kita tahu. Asbabun nuzulnya, ayat muhkam mutasyabihnya, penulisan Al-Qurannya, penyusunan Al-Quran. Pandangan ulama sangat penting. Sebab itu pelajar-pelajar kena kenal pasti pandangan ulama itu. Jangan tersalah masuk pula. Nanti masuk pula bahagian pandangan ulama untuk pengumpulan Al-Quran, termasuk pula pandangan ulama bahagian asbabun nuzul. Dia tersalah. Hati-hati. Dan yang kedua, ayat-ayat Al-Quran diturunkan atas beberapa sebab. Berikan 2 sebab penurunan
tersebut. Soalan contoh yang Ustaz buat tadi ada ya, kita bagi tahu di sana sebab apa pengumpulan Al-Quran. Antaranya apa dia tadi? Ramainya gugur syahid. Ya, iaitu para penghafaz Al-Quran ketika zaman tersebut. Dan soalan seterusnya, berikan 3 contoh ya, ayat-ayat Al-Quran. Berikan 3 contoh ayat Al-Quran dalam surah yang berbeza yang dimulai dengan kalimah macam hilang ni tahu. Hilang. Okey, tak apa Ustaz, mungkin Ustaz boleh tulis kat situ. Ya betul. Saya tulis ya. Okey, baik Ustaz. Okey. Apa kalimah tu Ustaz? Minta maaf ya. Okey. Yes. Alunaka. Ya. Allah, tulisan tak berapa comel. Ya. Jadi apa yang perlu murid-murid pelajar-pelajar buat? Berikan 3 contoh ayat Al-Quran daripada surah yang berbeza yang dimulai dengan kalimah yas'alunak. Okey. Maksudnya pelajar-pelajar kena keluarkan 3 contoh ayat. Ya, 3 ayat Al-Quran. Contohnya yas'alunaka 'anil ahillah. Yang kedua yas'alunaka 'anil anfal. Okey. Inilah yang dipanggil mutasyabihat alfaz. Yas'alunaka sama, tetapi ayat sambungannya berbeza. Yas'alunaka 'anil ahillah contohnya. Yas'alunaka 'anil anfal. Banyak lagi ayat-ayat lain. Jadinya pelajar-pelajar memang kena ingat Al-Quran. Bila ingat Al-Quran, soalan apa pun keluar, tiada masalah untuk menjawab. Seterusnya, soalan STPM 2020. Jelaskan 2 hikmah. Ustaz dah sebut tadi, mesti ingat hikmah setiap 7 tajuk tersebut. Hikmah penurunan Al-Quran, hikmah sabah ahruf, ya, mesti kena ingat. Dan soalan seterusnya, jelaskan 3 pendapat ulama. Nampak tak? Banyak sangat pandangan ulama dalam ulumul Quran. Jadi sab'ati ahrufin perlu diterangkan. Daripada pandangan ulama nak 3 sahaja. Nak 3 sahaja. Jadi kena ingat. Dan yang soalan seterusnya, kemukakan 1 contoh ayat muhkamat dan 1 contoh ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat senang, ayat mutasyabihat pun senang, tak ada yang susah. Sebab apa? Sebab kita dah bersedia. Itu penting, kena bersedia. Seterusnya, jelaskan 3 perbezaan antara ayat muhkamat dan mutasyabihat. Tadi kita dah sentuh dah tadi, ya. Apa dia ayat muhkam, apa dia ayat mutasyabihat. Yang penting pelajar kena faham apa dia muhkam. Muhkam ni jelas. Terang. Tak perlu ada penerangan. Mutasyabihat perlukan penjelasan. Ayat-ayat yang kalau kita baca tu tak fahamlah, perlukan tafsir. Itulah ayat mutasyabihat. Okey Ustaz, ni di antara soalan STPM 2020. Baik Ustaz, mungkin di akhir-akhir ni ada tak pesanan Ustaz kepada pelajar-pelajar yang akan mengambil STPM nanti Ustaz? Dipersilakan. Baik. Ya, alhamdulillah. Daripada pengalaman sebelum ini, pelajar-pelajar wajib. Saya kata wajib sebab apa? 5 juzuk ni kena hafal, kena ingat dan mahir dalam penulisan Rasmul Osmani. 5 juzuk kena ingat. Kalau tidak, sebab Syafawi kita ada jawapan, ada bantuan daripada panel, tetapi bagi tahriri sendiri, ya, pelajar kena jawab sendiri. Lupa tak boleh jawab. Kena ingat, rajin menulis mengikut kaedah Rasam Osmani. Dan yang kedua, dalam ke-7 tajuk tadi, ya, ikhtilaf alfaz contohnya, ya, mutasyabih alfaz, pelajar-pelajar kena mahir semua. Kena mahir semua. Dalam yang saya tunjuk tadi, ada yang tajin, tajuk dan jenis. Kaedah tadi, teknik tadi. Dan kedua, teknik kedah. Kaedah tadi, dalil dan hikmah. Apabila kaedah-kaedah ini calon-calon dapat sediakan, insya-Allah, insya-Allah, lah keputusannya. Baik Ustaz, untuk soalan nombor 4 tadi Ustaz, 3 perbezaan antara ayat muhkam dan mutasyabihat tu, kita kena buat jadual ke macam mana Ustaz?
untuk menjawab boleh kita buat dalam jadual. Lebih mudah kepada penanda untuk memberi markah. Okey. Ya. Baik Ustaz. Jadi ini di antara perkara yang boleh kita buat waktu STPM nanti bila kita nak menjawab soalan, dan Ustaz dah cerita secara jelas bagaimana untuk kita nak menjawab soalan dan juga teknik-teknik yang Ustaz dah berikan kepada kita. Dan insya-Allah Ustaz, baik pelajar-pelajar sekalian, teruskan menghafal, insya-Allah Allah akan muliakan anda dengan Al-Quran. Kita tamat di sini Ustaz. Ya, terima kasih diucapkan dan terima kasih kepada pelajar-pelajar sekalian. Selamat menduduki peperiksaan. Saya Aiman Sufian Azman mengundurkan diri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.